Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Jadi sebelum daripada ni kita terpaksa tangguh satu hari kemaafan kerana suasana yang tidak mengizinkan. Jadi insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua yang berada di line pada kali ini, diharap seperti biasa insya-Allah untuk memberikan feedback terhadap suara dan juga terhadap video insya-Allah. Jadi hari ini kita akan bersama-sama di surah yang baru, iaitu surah Al-Anfal. Iaitu kita akan masuk pada hari ini di muka surat 177. Dan kita akan bersama-sama membaca surah Al-Anfal ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Kita akan tadabbur di situ insya-Allah. Jadi kalau sebelum daripada ni kita berada di surah Al-A'raf, iaitu surah Makkiyah. Kita sekarang berada di surah Madaniyah, Madaniyah, iaitu kita telah masuk ke surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Jadi insya-Allah mindset kita, insya-Allah perasaan kita sekarang ni kita beralih ke satu perkara baru, iaitu suasana di mana berlakunya peristiwa sebab turunnya ayat ini, ataupun kita kata persekitaran turun ayat ini. Ulama-ulama telah menamakan, kadang-kadang menamakan sebagai asbabun nuzul, iaitu sebabnya turun ayat. Kadang-kadang menamakan pula ada satu perkara lain, nama dia mulabasatun nuzul. Mulabasatun nuzul artinya ialah kita memahami persekitaran, di mana ayat itu turun, bila ayat itu turun, dalam suasana apa ayat itu turun. Suasana itu mungkin dia agak berbeza sikit daripada sebab dia kemungkinan ialah satu peristiwa, tetapi mulabasat ini artinya ialah iaitu persekitaran. Suasana apa suasana ni? Suasana perang ke, suasana Nabi dalam keadaan sedih ke, itu bukan makna satu peristiwa yang tertentu, tetapi mungkin dia ambil masa beberapa bulan dan sebagainya, makna yang lebih besar. Jadi suasana sekarang ni turunnya surah Al-Anfal kita pada yang akan kita tadabbur sama-sama ni ialah turunnya pada selepas peperangan Badar, selepas daripada peperangan Badar, peperangan yang pertama dalam Islam, peperangan yang menjadi penentu sebagaimana menurut ulama dan juga sebagaimana yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan bahawa ini adalah penentu kepada Islam, kerana peperangan yang pertama sekali berlaku di antara orang Islam dan juga orang-orang kafir Mekah, musuh utama pada masa itulah Selepas daripada itu muncullah musuh-musuh yang lain orang munafiknya, orang-orang Yahudinya. Jadi ada selepas daripada itu peperangan Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan juga Bani An-Nadir. Kemudian ada lagi peperangan yang lainlah selepas itu, jadi bercampur aduk. Tetapi ini adalah peperangan pertama, peperangan pertama dalam Islam, dan juga peperangan pertama yang berlaku di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang kafir Quraisy yang selama 13 tahun, ataupun kita kata kalau dalam peperangan Badar ni ialah selama 15 tahun mereka ini menyerang, mengutuk, membuat apa-apa banyak kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan baca pada hari ini surah Al-Anfal. Ayatnya ialah ada berbeza sikit pendapat ulama. Ada yang kata 75, ada yang kata 76, ada yang kata 77. Perbezaan dari segi kiraan ayat yang sama insya-Allah. Cuma dari segi peletakan number kadang-kadang gabungkan dan sebagainya. Yang keduanya, surah ni adalah Madani, mostly walaupun ada setengah pendapat ulama mengatakan bahawa ada beberapa ayat saja daripada surah ini yang merupakan Makki. Tapi apapun insya-Allah secara keseluruhannya dia adalah Madani dan turunnya adalah selepas daripada peperangan Badar. Jadi peperangan Badar ni, oleh kerana kita ni peperangan yang pertama sekali berlaku di kalangan umat Islam dalam keadaan mereka tertindas selama 10 tahun. Mereka ni di Mekah Al-Mukarramah dan kemudian 2 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Mereka ni diserang, maknanya diintai oleh musuh-musuh Islam ni daripada semua sudut. Akhirnya berlakulah peperangan ni.
Bila peperangan ni berlaku, maka berlakulah satu benda yang tidak berlaku sebelum daripada ni. Apa dia? Iaitu mereka memperolehi harta yang banyak. Bila memperolehi harta yang banyak ni, maka macam-macam masalah timbulnya. Adalah timbul-timbulan. Perkara pertama sekali ialah merasai, iaitu perebutan. Bukan perebutan kerana mereka ni rasa nak harta tu, bukan mereka tamakkan harta sebenarnya kan, tapi masalahnya ialah kerana mereka rasa macam keinginan, mereka rasa nak, ini adalah perkara pertama yang mereka nak rasa, oh mereka lah yang akan memegang ini dan sebagainya kan. Jadi perkara itu berlaku bukan kerana masalah tamakkan harta sebab ada ditakuti ada orang fikir, oh sahabat pun tamakkan kepada harta macam tu kan, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya ialah mereka hanya kerana keinginan mereka, wow ini harta yang pertama sekali dan tak berlaku lagi, tiba-tiba sekarang ni macam itulah kan. Okey, jadi insya-Allah kita akan baca sekarang ni daripada surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Saya baru baca ayat yang pertama daripada surah Anfal tadi. Jadi ayat ini dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad. Wahai Muhammad, ka ni adalah Muhammad. Bertanya kamu tentang apa? Tentang al-anfal. 'Anil anfal. 'Ani itu maknanya ialah tentang. Anfal tu ialah maksudnya ialah al-ghanimah, harta-harta yang didapati, diperolehi selepas daripada peperangan Badar. Banyak sebenarnya. Jadi jangan kita fikir sikit. Sebab apa? Kalau di dalam kisah sirahnya, orang-orang Quraisy ni datang dengan ribu, kita boleh katakan unta, dengan untanya, dengan kambing dan sebagainya lah kan. Jadi kalau ikutnya, mereka ni setiap hari menyembelih, bayangkan menyembelih 8 hingga 9 ekor unta satu hari. Mereka bawa tu kan daripada Mekah tu kan dengan unta yang banyaknya, untuk tunggangannya, untuk disembelihannya, untuk dimakan lah mana kan. Jadi bayangkan satu hari mereka boleh sembelih, dalam masa berapa minggu tu mereka sembelih mana 9, 8, 9, 8, 9, 8. Maknanya unta mereka ni sangat banyak. Jadi sebab itulah bila mereka ni bertempiaran lari kalah dalam peperangan Badar ni, maka yang tertinggal tu ialah untanya dengan harta-harta lain ni kan, banyak lah kan. Mereka bertempiaran lari kan dengan apa ni, senjata-senjata mereka yang banyak. Jadi oleh kerana itulah maka para sahabat pada masing-masing rasa nak memiliki sebagai tanda sebenarnya kan, lebih kepada tanda kami jadi tapi oleh kerana first time berlaku, jadi mereka tak tahu macam mana, siapa milik siapa ni. Jadi berlakulah pertanyaan kepada mereka, ya Rasulullah ni milik siapa? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad tentang anfal, harta rampasan perang tu. Kul, katakan kepada mereka ni, kepada orang mukmin ni kan. Orang mukmin ni terbagi kepada dua pada masa tu, iaitu ada orang muda dan juga ada orang yang lebih tua sikit. Orang yang muda ni mereka ni maju ke depan, orang yang lebih tua sikit mereka ni berada di belakang. Jadi masing-masing tu kata kamilah sepatutnya yang berhak. Kenapa kami depan, kami yang berlawan. Yang belakang ni pula kata kamilah mempertahankan, yang tolong backing kamu kan. Jadi siapa yang sebenarnya yang lebih berhak? Allah Subhanahu Wa Taala kata, beritahu kepada Nabi SAW, kul al-anfalu lillahi war rasul. Katakan al-anfal ni adalah untuk Allah, untuk Rasul. Untuk bukan maknanya untuk tu maknanya dimiliki, tapi maknanya mesti diserahkan dari segi keputusannya, apa-apa ni Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah yang Ta'ala memberi kemenangan kepada kamu dalam peperangan Badar ni, bukan kamu. Kalau ikutnya kamu dengan sedikitnya senjata, yang sedikitnya kuda, yang sedikitnya kan, bilangan yang sedikitnya 313 orang kan, nak lawan dengan 1000 tu kan dengan lengkap persenjataan, kalau ikutnya memang tak mampu nak lawan. Tapi tengok kemenangan Allah Ta'ala beri, tiba-tiba kamu bila dapat harta ni, masing-masing pula rasa ini siapa punya. Jadi Allah SWT kata kulil anfal, katakan anfal ini adalah mestilah diserahkan kepada Allah dan kepada Rasul. Dialah yang berhak menentukan. Itu maksudnya kan. Kulil anfalu lillahi wa rasul. Allah Ta'ala yang berhak, Rasul yang berhak. Fattakullah. Yang patutnya kamu semua, wahai orang-orang yang beriman, orang yang berpegang ni, apa yang patut kamu ada? Kamu ada sepatutnya lah fattakullah. Bertakwalah kamu pada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, dan wa aslihu zata bainikum, baikilah hubungan. Aslihu zata bainikum, hubungan di antara kamu. Jadi apa? Seolah-olah sekarang ni hubungan di antara kamu ni telah menyebabkan ada perasaan
pergeseran kan, kerana kau kata ni kata sebab apa kan. Jadi kenapa? Kerana sebabkan oleh harta. Dulu masa tak ada harta dulu, kita tak ada masalah kan, hubungan rapat. Tengok bila ada Allah Ta'ala ujikan dengan harta, dengan Al-Anfal, kamu sekarang dah jadi masalah kan, tiba-tiba ada pergeseran. Jadi Allah SWT kata ulang balik hendaklah kamu, yang penting apa untuk kamu ni? Takwa. Dan yang kedua penting untuk sama-sama kamu apa? Iaitu al-islah zata bainikum, hubungan yang baik di kalangan kamu. Jadi kita kata ukhuwah dan sebagainya lah kan, itu sebenarnya yang penting untuk kamu kan, bukan harta-harta tu. Kemudian Allah Ta'ala kata wa ati'ullaha wa rasulah, dan hendaklah kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, in kuntum mu'minin. Kalau kamu betul-betul beriman, kamu dah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Seterusnya ayat yang kedua, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu. Tengok kan, kita tengok kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sebut, selepas tu diam. Allah Ta'ala kata serahkan urusan ghanimah ni, serahkan. Bila Allah SWT akan ceritakan tentang cara pembahagian ni? Kalau ikut soalan Anfal ni, kemudian kita akan tengok nanti kan. Maknanya Allah Ta'ala tak cerita tentang pembahagian ni, walaupun mereka ni sibuk bertanya. Starting ayat yas'alunaka, tapi lepas daripada tu Allah Ta'ala diam. Allah Ta'ala nak cerita benda lain. Kamu kena ingat dulu, cuba renungkan balik apa yang telah berlaku pada kamu. Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala ulang balik nak ingatkan, innama, sesungguhnya, al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu, iaitu orang-orang yang allazina iza zukirallah, apabila disebutkan Allah. Apa maksud disebut Allah sini? Dalam tafsir jalan lain dia kata maksudnya disebutkan tentang wa'idallah, disebutkan tentang wa'id, iaitu janji-janji Allah, iaitu amaran-amaran Allah, iaitu tentang syurga, tentang neraka, tentang perkara itu. Sepatutnya bila sebut neraka ni mereka takut. Itu. Jadi apabila disebutkan wajilat, Allah Ta'ala, wajilat ni khafat maknanya, iaitu merasa gementar lah, wajilat, ataupun setengah terjemah kata gementar, setengah kata, kalau dalam tafsir kata takut, takutlah qulubuhum. Maknanya kalau sebutkan neraka Allah, sebutkan balasan Allah, sebutkan apa musibah, apa yang Allah Ta'ala nak timpa kepada kamu, kalau kamu ni rasa tak takut, itu ada masalah. Jadi orang-orang yang beriman ni, Allah Ta'ala kata sini, orang-orang yang mana apabila disebutkan tentang azab-azab Allah, mereka ini takut. Kemudian wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran ni, apa? Zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Maknanya kalau baca ayat Quran pun, dengar ayat Quran pun, sama saja, tak ada masalah, tak ada, sama macam sama kan, macam tak ada dengar apa-apa. Kita kalau dengar berita pun kadang-kadang dalam televisyen ke, dalam internet ke, kalau kita dengar, kadang-kadang kita berubah kan, rasa benci terhadap seorang, rasa marah, rasa suka dan sebagainya kan, ada perubahan perasaan tu. Tapi tiba-tiba kalau baca Quran tak ada apa-apa perasaan, ini masalah kan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Daripada sinilah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa al-imanu yazid wa yanqus, iman tu boleh bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Jadi makna sini ialah bertambah, zadathum imana. Kemudian yang terakhirnya wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita tengok di sini Allah SWT menggunakan perkataan wa ala rabbihim, diletakkan di hadapan wa ala rabbihim tu. Ni kan wa ala rabbihim yatawakkalun, bukannya yatawakkalun ala rabbihim, tapi di depan kan wa ala rabbihim, nak menunjukkan apa? Bahawa mereka tidak boleh bertawakal kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu wa ala tu di depan. Kalau wa ala tu di belakang, mungkin boleh bertawakal kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah dan juga bertawakal kepada yang lain. Ni tidak, dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Kemudian seterusnya ayat yang ketiga, insya-Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata allazina yuqimunas solah. Allah Ta'ala terus lagi menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman tadi. Banyak kan, apa-apa kita akan boleh kira sendiri kan. Innama tadi kan zukirallah, kemudian tuliyat, kemudian tu yatawakkalun, bertawakal, kemudian allazi, sekarang ni mendirikan solat. Yang keempat, mereka ni mendirikan solat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka itu yunfiq. Tengok Allah Ta'ala ulang balik kan. Ini dah berapa tahun ni? Dah 15 tahun ni kalau ikutlah kan, daripada mereka ni mula-mula sekali Islam kan, dari orang yang mula-mula awal kan. Walaupun adalah yang selepas tu ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun dan sebagainya, tapi Allah Ta'ala ulangkan ni balik kan. Jadi kita ni, yang kita dapat faham sini kan, kita ni keperluan untuk kita ni back to the basic kadang-kadang kita lupa kan. Bukan kita tak tahu, tahu lain, lupa lain. Tahu ni memang tahu kan,
Tak tahu lah kan, beriman. Tapi takkan. Tapi dia lupa. Jadi Allah Ta'ala ingatkan balik yang kena bertakwa, kena gini kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata, iaitu yang solat dan juga infak. Jadi kita tengokkan di dalam ayat mana-mana kan, dia akan sebut solat infak tu benda adalah maknanya perkara yang asasi kepada orang beriman. Tak kira lah kan infak tu dalam bentuk infak kepada fisabilillah, sama ada ke peperangan dan sebagainya, ataupun infak ketika iaitu infak kepada family, ataupun juga adalah zakat dan jadi itu adalah pelbagai lah bentuk-bentuk kan. Tapi yang penting sini ialah berpisahnya seorang itu dengan hartanya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sini kata, iaitu apa? Mereka ini mendirikan solat, sifat mereka yang beriman tu, dan yang keduanya mereka itu adalah menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang keempat, ulaika. Allah Ta'ala pun berkata, ulaika humul mu'minuna haqqa. Macam tu, itulah dia orang yang betul-betul beriman. Haqqa ni maknanya betul-betul. Kan? Yang beriman betul-betul. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajat. Bagi mereka ni, Allah Ta'ala akan beri lahum darajat. Darajat ni maknanya ialah manazil fil jannah. Tafsir jalan lain kata ialah manazil, makna kedudukan di dalam syurga. Makna mereka tu mendapat kedudukan hebat di dalam syurga, orang yang macam tadi tu. Kemudian inda rabbihim wa maghfiratun, mereka dapat maghfirah, dan kemudian wa rizqun karim, dan mereka mendapat rezeki yang mulia, iaitu di dalam syurga. Jadi maknanya sekarang kita ni adalah apa? Allah Subhanahu Taala kata kan, bahawa kan, iaitu nak tahu sifat yang betul-betul. Sifat mukmin mungkin banyak, tapi ni yang betul-betul haqqan. Itulah dia kan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Dan kemudian Allah Ta'ala sediakan balasan-balasan dia. Sekarang ni Allah SWT sebutkan kita ayat yang kelima, insyaAllah. Ayat yang kelima, Allah Ta'ala pun ingatkan mereka balik. Ingatkan balik. Sebab peristiwa ni peristiwa Badar. Jadi Allah Ta'ala ingatkan balik. Dulu ingat tak? Gitu kan, dalam ayat yang kelima sekarang ni. Kama, sebagaimana apa yang berlaku ni kan, apa yang berlaku sekarang ni, kamu ingat tak dulu? Kamu sekarang ni sibuk nak bergaduh ke, nak rasa ni kami memiliki kan. Kamu ingat tak dulu? Kama akhraja, Allah Subhanahu Wa Taala kata, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Allah Ta'ala kata, sebagaimana dulu, ingat tak? Allah Ta'ala telah keluarkan kamu. Akhrajaka rabbuka, Allah Ta'ala sebutkan makna yang keluar daripada rumah tu. Apa yang menyebabkan kamu keluar daripada rumah tu? Allah Ta'ala. Jangan ingat bahawa kadang-kadang kita nak buat satu benda, kita, itu adalah hasil daripada keinginan aku dan sebagainya. Tidak. Allah Ta'ala yang menyebabkan kamu buat satu benda tu. Jadi Allah Ta'ala kata, begitulah juga dulu, kamu dulu tak nak keluar ikutnya kan. Setengah tu tak nak keluar. Kemudian keluar bersama-sama dengan baginda Nabi SAW untuk mendapatkan apa? Iaitu Airu Quraisy. Airu Quraisy maknanya harta lah, kita katakan harta kafilah Abu Sufyan yang sangat banyak pada masa itu kan. Jumlahnya ratus unta. Penjaga je sikit je, 50 orang saja. 50 orang saja kan. Tapi ini unta ni, dengan hartanya juta-juta. Dengan dinarnya puluhan ribu kan, pada masa tu. Jadi Allah SWT ingatkan mereka balik. Dulu kamu keluar dulu, nak siapa? Iaitu ni kafilah-kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan, yang merupakan hasil daripada harta rampasan perang mereka. Harta yang mereka rampas daripada orang Islam yang tinggalkan hijrah tu. Orang Islam dulu dah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka tinggalkan banyak harta. Harta tu diambil oleh orang kafir tu. Mereka buat macam harta mereka. Rampas, ambil semua yang dah tertinggal tu, kemudian buat bisnes sebab tu. Jadi harta ni harta kamu. Jadi sekarang ni kamu keluar daripada situ. Kamu nakkan kepada harta Abu Sufyan tu yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi tengokkan, Allah Ta'ala kata, yang pertama kamu kena ingat, kamu ni dikeluarkan oleh Allah. Allah lah yang menjadikan kamu tu keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, bil haqqi, dengan sebenar. Ada sebab tu. Sebab yang sebenar Allah Ta'ala. Kemudian, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun. Bila tiba-tiba sampai pertengah jalan, tengok-tengok dah terlepas dah. Unta kafilah dah terlepas. Tengok-tengok terpaksa berjumpa dengan Abu Jahal. Bukannya Abu Sufyan jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal pula bukan bawa harta, bawa pedang nak bunuh kamu. Jaga-jaga kan. Kamu berdepan. Tiba-tiba Nabi SAW tanya, kita sekarang berdepan dengan ni, macam mana? Setuju tak setuju peperangan? Itu panjanglah kisahnya kan. Dalam sirah tu. Jadi kebanyakan daripada kamu, yes, kami akan berperang. Kita akan berperang juga. Walaupun jumlah kita sikit, walaupun senjata kita sikit, kita akan lawan juga. Sebab apa? Ini mungkin ada yang kita, Allah Ta'ala menentukan yang terbaik. Tapi ada setengah daripada orang Islam pada masa tu, mereka lakarihun, mereka tak nak. Mereka tak nak apa? Tak nak berperang.
Ada perasaan tu. Allah Ta'ala sebutkan, bongkar kan sini kan, ceritakan. Jadi apa yang berlaku? Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan. Maaf maaf. Okey. Yujadilunaka. Mereka ni berdebat dengan kamu. Fil haqqi. Pada apa? Haqqi sini ialah fil haqqi fil qital. Fil qital. Dalam masalah peperangan. Kata tafsir kata, mereka ni tak nak, asalnya tak nak berperang. Sebahagian daripada mereka tu tak nak berperang. Fil haqqi. Ba'dama tabayyana. Selepas daripada zahir. Selepas daripada jelas. Jelas apa? Jelas bahawa sekarang ni mereka terpaksa berdepan dengan Abu Jahal. Bukan tentera Abu Jahal. Bukannya dengan apa yang mereka nak sebelum daripada ni. Iaitu apa? Iaitu harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi bila tabayyana, bila dah jelas tu bahawa sekarang kita terpaksa berperang, mereka pun ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah-olah ni Allah Ta'ala kata ialah mereka ni seolah macam nak dibawa diheret kepada kematian. Seolah nampaknya kalau peperangan tu akan mati. Kalau tak peperangan tak mati. Tak peperangan pun mati. Sebenarnya kan mati ni di mana-mana je. Sama ada baik ataupun tak baik je. Sama ada di jalan Allah ataupun tak bukan jalan Allah. Itu yang penting. Yang penting kita dijadikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semestinya orang yang terlibat di dalam dakwah, terlibat di dalam peperangan, terlibat di dalam apa ni menyebarkan Islam, mereka tu akan susah, mereka akan mati. Tak semestinya. Siapa yang kata? Allah Ta'ala kata sini, tengok kan, orang yang pergi peperangan, orang pergi ke Badar, itulah tiba-tiba yang mendapat harta yang banyak hasil daripada ni. Jadi tengok, Allah SWT kata ka'annama, seolah-olahnya mereka ni tak nak, ka'annama yusakuna ilal mauti wahum yanzurun, macam nampaklah mati tu depan tu, macam ada salah. Ada ke? Tak ada pun. Memanglah ada yang akan mati, tapi tak semestinya kita akan mati kan. Siapa yang akan mati? Wallahu a'lam bissawab kan. Allah Ta'ala lebih tahu. Jadi Allah SWT kata ni ka'annama yusakuna ilal mauti, mereka ni tak nak berperang tu, sebahagian daripada kamu ni tak nak berperang, seolah-olah mereka ni dibawa kepada kematian, diheret kepada kematian. Wahum yanzurun, sedangkan nampak sangat yanzurun ini maknanya kan ayanan fi karahati, maknanya kalau kata ulama tafsir kata ialah nampak sangat mereka ni tak suka, nampak jelas kan. Jadi Allah SWT sebut lepas daripada tu wa iz ya'idu, ayat yang ke-7 insya-Allah, ayat yang ke-7 wa iz ya'idukumullah ihdat ta'ifataini. Ingatlah ketika, wa iz tu bila wa iz ni ingat dalam Quran maka makna ketika. Jadi ulama-ulama tafsir kata kalau dari segi bahasa Arab ni ialah wa iz tu maknanya wazkur iz, dan ingatlah, maknanya nak minta kita ni ingat, cuba ingat sikit, gitu kan, kalau lebih kurang lah kita kan. Wa iz ya'idukumullah ihdat ta'ifataini, ingat tak dulu kamu ni dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dua ta'ifatain. Ta'ifatain artinya ialah, iaitu satunya kafilah Abu Sufyan yang dipanggil Ain lah kan, kafilah yang banyak tu kan, dengan harta-harta tu kan. Penjaga dia dikatakan pada masa tak sampai 50 orang. Jadi penjaga tak sampai 50 orang. Kita 313, mudah lah kan kita ambil semua harta tu. Satu lagi tiba-tiba yang berjumpa ialah ta'ifatan, ialah merupakan tentera 1000 orang yang datang daripada Mekah, lengkap dengan senjata, memang nak perang. Kita tak ready nak perang, mereka yang ready nak perang kan, dengan yang diketuai oleh Abu Jahal. Jadi maknanya sekarang itu ta'ifatan ni. Ingat tak kata Allah Ta'ala telah menjanjikan, Allah Ta'ala menentukan kamu akan berjumpa yang mana, ihdat ta'ifatan ni annaha lakum, untuk kamu. Allah Ta'ala dah tahu kan bahawa ini untuk kamu, yang mana satu ni kan. Wa tawadduna anna ghayra zati syaukah, Allah Ta'ala kata kamu menginginkan, kamu semua duduk dalam kepala tu, majoriti daripada kamu duduk fikir kita ni adalah Abu Sufyan, kafilah Abu Sufyan, harta Abu Sufyan, harta Abu Sufyan, harta Abu Sufyan. Mereka itu dalam kepala mereka. Wa tawadduna, Allah Ta'ala kata kamu ni menginginkan satu benda yang ghaira zati syaukah, yang tidak mempunyai duri. Itu terjemahan direct kan, yang tidak mempunyai duri, itu maksudnya yang tidak mempunyai syaukah ni maknanya ialah satu benda yang tidak sakit langsung, mudah, simple. Ghaira zati. Tapi tiba-tiba tengok kan, wa takunu lakum, untuk kamu, maknanya kamu dalam plan kamunya, dalam pemikiran kamunya, kamu nak yang tu, takunu lakum. Kamu tak nak yang apa, yang ada syaukah ni. Yang ada syaukah ni lah, yang ni lah, dengan senjatanya, dengan apa, dengan pedangnya, dengan tombaknya, dengan panahnya dan sebagainya ni, yang akan kena pada kamu ni. Kamu tak nak yang tu, tak fikir macam tu. Sebab itulah ada peristiwa-peristiwa yang menarik sebenarnya kan, yang menarik, iaitu pernah Nabi SAW ni, Nabi SAW berkhemah kan di Badar tu ni, sebelum daripada peperangan berlaku. Jadi Nabi SAW hantar apa ni orang lah pergi round tengok keliling kan. Jadi ada peristiwa berlaku tu,
mereka ni telah pergi menangkap, mereka dapat menangkap 2 orang budak, 2 orang hamba lah dikatakan pada masa tu, yang sedang mencari air daripada pihak Quraisy. Jadi mereka tangkap budak tu, mereka bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kepada Nabi, ialah Nabi pada masa tengah solat. Jadi mereka sibuk tanya ni, orang yang 2 orang ni, kamu daripada mana? Kamu ni Abu Sufyan ke? Kamu ni Abu Jahal? Maknanya daripada siapa? Kamu ni wakil siapa? Jadi ni budak 2 orang ni kan beritahu, kami ni daripada Abu Jahal. Mereka pada masa tu dah tahu ni. Pada masa tu tak ada drone, tak ada apa. Jadi tak tahu kan. Tentera sekarang ni Abu Jahal di mana, Abu Sufyan di mana. Tak tahu sekarang ni. Kafilah Abu Sufyan di mana. Jadi bila mereka tangkap 2 orang ni kan, bawa kepada Nabi. Nabi tengok solat, sambil-sambil tunggu solat tu, mereka tanya, kamu ni daripada mana? Abu Sufyan ke Abu Jahal? Abu Sufyan ke Abu Jahal? Budak ni kata Abu Jahal. Maknanya bila kata Abu Jahal, maknanya Abu Jahal tu dah dekat, ada area tu, kawasan tu. Tapi mereka tak nak. Mereka pukul budak tu. Pukul budak tu. Tak, awak ni daripada Abu Sufyan. Tak, daripada Abu Sufyan. Sehinggalah budak tu kata, okeylah, ya, kami daripada Abu Sufyan. Barulah mereka gembira. Ini nak cerita sebahagian daripada sahabat kan. Bila Nabi SAW sudah solat, Nabi kata apa kepada mereka? Bila mereka bercakap betul, kamu pukul. Bila mereka dah bercakap tak betul, kamu biarkan. Apalah kamu ni? Seolah macam tu lah kan kata kan. Kata Nabi SAW. Jadi Nabi ni kata, nak cerita kan, dalam pemikiran mereka tu, mereka merasa nak apa? Nak Abu Sufyan. Tak nak Abu Jahal ni. Sebab Abu Jahal ni zati syaukah, ada duri, akan menyusahkan. Jadi Allah SWT kata, takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak satu benda lain. Awak nak satu benda lain, Allah Taala nak benda lain. Apa yang Allah Taala nak? Yuhiqqal haqqa. Yuhiqqa ni maknanya membenarkan. Al-haqqa yang benar, membenarkan yang benar. Sebab apa? Sebab ialah yang benar pada masa itu tak kelihatan benar. Apa yang benar? Iaitu Nabi Muhammad SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi, Islam adalah benar. Tapi kelihatan di tanah Arab pada masa itu tak nampak benar. Jadi Allah Ta'ala nak nampakkan supaya yang benar tu adalah benar dan yang salah tu adalah salah. Apa yang salah? Iaitu cara fikir orang kafir, syiriknya, itu syirik, semua tu adalah tidak betul. Tapi orang nampak macam betul. Jadi Allah Ta'ala nak yang betul tu biar nampak betul, yang tak betul biar nampak tak betul. Jadi dengan peperangan Badar ni, maka bermulalah satu era baru dalam sejarah Islam, iaitu apa? Orang yang betul mula nampak betul, orang yang tak nampak betul, orang yang tak betul dia akan nampak tak betul. Iaitu apa? Tengok orang kafir Quraisy boleh kalah kan. Mereka ni ramai tapi boleh kalah. Macam mana ni kan? Itulah maksud dia wa yuridullah. Allah Taala nak yang tu. Bukan masalah harta-harta tu. Wa yuridullah maknanya ni Islam sepatutnya lebih tinggi yang kita kena letakkan daripada kehendak-kehendak harta dan sebagainya kan. Wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa. Allah Taala nak yuhiqqal haqqa bi kalimatihi, dengan kalimahnya. Wa yaqta'a dabiral kafirin. Waqta' maknanya memotong. Dabiral kafirin. Dabiral kafirin maknanya ekor orang kafir. Maknanya kalau kita potong ekor ni maknanya nak potong sikit-sikit tu kan sampai mati, nanti sampai badan tu. Mula-mula ekor, nanti sampai kepada badan tu. Ayat yang terakhir insya-Allah dalam sesi kita pagi ni, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Itulah sebenarnya Allah SWT nak. Yang Allah Taala nak, yang jelas, yang betul tu biar nampak betul. Wa yubtilal batil, yang batil tu biar nampak batil. Yang tak betul biar nampak tak betul. Itu yang Allah Taala nak wujud atas dunia ni. Selepas tu manusia nak memilih, terpulang kepada dia. Tapi selagi belum daripada tu, selagi mana yang betul tak nampak betul, yang salah tak nampak salah, maka mestilah diusahakan supaya nampak macam tu. Walau karihal mujrimun, walaupun orang mujrim tak suka. Mujrim orang jahat, orang yang melakukan penjenayah lah. Allah Ta'ala namakan penjenayah ni bukan penjenayah orang bunuh orang dan sebagainya tu kan, tapi maknanya orang-orang yang membawa kebatilan tu, mereka itu adalah penjenayah. Mereka takkan nak apa? Takkan nak benda ni, iaitu yuhiqqal haqqal wa yubtilal batil. Perkara ni mereka tak nak. Mereka kalau boleh nak nampakkan apa? Yang batil tu supaya nampak hak, yang hak tu nampak macam batil, macam apa yang sedang berlaku lah pada hari ni kan. Yang betul dikatakan penjenayah, dia kata jahat, dia kata dan sebagainya. Yang salah yang mereka lakukan, mereka kata itulah yang betul, mereka yang betul, padahal mereka yang salah. Yang betul itu ditanam dan disumbat dan macam-macam lah kan, dituduh dan macam-macam. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita insya-Allah usaha ini kan, akan sama-sama insya-Allah untuk liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.